KKM tawar vaksin Sinovac untuk kanak-kanak mulai esok. RM25 juta diperuntuk kepada Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Azamadi Hussein, berita wilayah edisi 6 Mac membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Perlis, Sabah dan Sarawak bakal mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Saudara, mulai esok Kementerian Kesihatan KKM menawarkan vaksin CoronaVac keluaran Sinovac untuk kanak-kanak 5 hingga 11 tahun di pusat pemberian vaksin PPV terpilih. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, ia ditawarkan kepada kanak-kanak yang tidak boleh menerima vaksin jenis Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech atas sebab kesihatan. Tambah Datuk Dr. Nur Azmi, vaksin tersebut boleh diberikan kepada kanak-kanak yang telah mencapai usia 5 tahun mengikut tarikh lahir. Status vaksinasi lengkap akan diberikan selepas 2 dos vaksin CoronaVac diterima dengan selang masa 4 minggu. Ibu bapa dialu-alukan untuk mendapatkan penjelasan dengan lebih lanjut daripada petugas kesihatan. Selain mendaftarkan anak melalui aplikasi MySejahtera, mereka boleh membawa anak-anak secara jumpa terus dan semak senarai nama dan waktu operasi PPV yang menawarkan CoronaVac di laman web KKM serta PHCOP. Selain penawaran menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids secara percuma, terdapat klinik dan hospital swasta yang menawarkan vaksin CoronaVac golongan kanak-kanak dengan bayaran. 3 Mac lepas, kerajaan meluluskan penggunaan vaksin CoronaVac untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun, menjadikan vaksin itu sebagai vaksin kedua yang diluluskan untuk golongan berkenaan selepas vaksin Comirnaty Pfizer-BioNTech. Dalam kenyataan sama, beliau memaklumkan terdapat peningkatan kes dalam kalangan kanak-kanak bawah 12 tahun. Seramai 123,053 orang disahkan positif COVID-19 sejak Januari 2022 dan sebilangan yang memerlukan rawatan intensif di unit rawatan rapi ICU. Baik, pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak PIC Kids kini semakin rancak dengan pembukaan 412 PPV tambahan untuk pemberian vaksin secara jumpa terus atau walk-in. Ia merupakan usaha berterusan dalam menjamin kesihatan kanak-kanak yang turut terdedah dengan ancaman varian Omicron. Laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Vaksin tak sakit. Tadi dapat vaksin, macam mana? Takut tak takut? Takut. Takut. Habis masa cucuk macam mana? Sakit. Sakit. Habis tak nangis? Sikit je. I feel okay. Then I'm never poke vaccine time. I'm so scared. Then I'm poke already time. Then I'm not scared already. Pedih sikit lah. Okey. Okey tak okey? Okey. Sakit tak? Tak. Itu dia tadi antara reaksi kanak-kanak yang pertama kali menerima vaksin COVID-19. Dan menerusi program PIC Kids ini, kerajaan menyasarkan 3.6 juta kanak-kanak berusia antara 5 hingga 12 tahun untuk menerima vaksin COVID-19. Dan untuk merancakkan lagi program ini, antara usaha yang dilakukan kerajaan termasuklah pemberian vaksin secara jumpa terus atau walk-in seperti yang dilakukan di PPV WTC ini. Pelaksanaan PIC Kids secara jumpa terus telah bermula di WTC KL dan 3 PPV lain di Lembah Kelang pada 1 Mac lalu. Sejumlah 600 dos vaksin disediakan setiap hari untuk kanak-kanak yang hadir dengan temu janji maupun secara jumpa terus di PPV tersebut. Sekiranya kota vaksinasi tersebut telah habis, ibu bapa boleh memilih untuk datang semula ke PPV tersebut pada keesokan hari atau mendaftarkan anak mereka untuk mendapatkan slot vaksinasi dalam aplikasi MySejahtera.
Lancar, so far okey. As appointment kita cepat lah. Memang mudah lah, sangat mudah. So kita pun datang dalam masa beberapa minit saja. Dia ambil masa. Ya, mudah sebab untuk kanak-kanak dia ada special lane. So terus jalan je masuk, sekejap saja sudah sampai. Simple saja. Ya. Sangat mudah. Memang dari saya book sampai datang hari ni pun memang smooth je, tak ada nak kena tunggu lama. Memang sangat inilah. Lancar lah. Lancar. PPV WTC KL beroperasi dari pukul 8 pagi sehingga 8.30 malam. Laporan Muhammad Ashraf Isak, Berita RTM. Lebih sejuta populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima dos pertama vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids setakat semalam. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, seramai 2,830,746 telah melengkapkan vaksinasi mereka, manakala 2,930,978 telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Berdasarkan data menerusi laman web COVID Now, hampir 15 juta individu dewasa telah menerima dos penggalak COVID-19 dan seramai 22,927,098 orang telah lengkap vaksinasi. Setakat semalam, sebanyak 68,081 dos vaksin diberikan meliputi 29,714 dos pertama, 903 dos kedua dan 37,464 dos penggalak. Sebanyak 67 kes kematian akibat COVID-19 direkodkan semalam dengan Selangor mencatatkan 14 kes, diikuti Kedah 12, Johor 10, Perak 8, Sabah 7 dan masing-masing 4 kes di Melaka dan Perlis. Pahang dan Kelantan pula masing-masing melaporkan 3 kes, manakala 1 kes masing-masing di Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Lebih 1,000 laporan diterima polis berhubung kerosakan rumah penduduk akibat banjir yang berlaku di Kelantan baru-baru ini. Menurut Timbalan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, laporan berkenaan diterima sejak 25 Februari lalu sehingga hari ini. Tambah beliau, antara yang paling terkesan penduduk di Kampung Tersang, iaitu terdapat 5 hingga 6 rumah yang dihanyutkan arus banjir. Tetapi yang paling teruk saya rasa di kawasan Tersang lah, kerana 5 atau 6 rumah telah dihanyutkan. Jadi yang lain-lain tu mungkin ada kerosakan-kerosakan yang patut dibuat laporan supaya senang pihak pengurusan bencana negeri untuk memberi bantuan ataupun pusat akan memberi bantuan. Beliau ditemui pemberita pada program gotong royong di Balai Polis Rantau Panjang. Seramai 150 pegawai dan anggota dari pelbagai agensi terlibat, termasuk Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Sukarelawan Rela, Batalion 8 Pasukan Gerakan Am dan Majlis Daerah Pasir Mas. Beliau turut menyampaikan sumbangan kurniaan Tengku Mahkota Kelantan kepada anggota Rela dan APM yang terkesan dengan banjir. Bagi membantu mangsa bencana, pihak polis mewujudkan bank makanan di setiap daerah. Dalam perkembangan lain, beliau berkata walaupun 11 pos PGA ditenggelami banjir, namun penugasan kawalan sempadan tetap dilaksanakan seperti biasa, termasuk rondaan menggunakan bot. Baik, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti perkembangan cuaca semasa di seluruh negara langsung bersama Pegawai Malaysia, Abdul Azzad Nazmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan pemantauan keadaan cuaca semasa. Kelihatan hujan berserta ribut petir di beberapa tempat masih lagi berterusan di kebanyakan negeri Semenanjung buat masa kini. Dan kelihatan kelompok awan tebal berlitupan di kawasan sekitar Semenanjung Malaysia. Dan keadaan ini juga seperti dapat lihat bermula di negeri Perlis sehinggalah ke negeri Selangor. Keadaan hujan lebat berlaku, lebih-lebih lagi kita dapat lihat intensiti yang tinggi di sekitar negeri Perak. Dan ditambah pula keadaan hujan berlaku di tengah negeri Pahang dan juga sekitar Pekan dan Rompin, daerah negeri Pahang. Dan keadaan taburan hujan yang sedikit rendah yang berlaku di kawasan sekitar negeri Johor, namun hujan di satu tempat kelihatan di Tangkap Muar dan sekitar pedalaman segamat negeri berkenaan. Dan berdasarkan
intensiti ini keadaan hujan bakal berterusan sehingga ke tengah malam hari ini. Lebih-lebih lagi berdasarkan litupan awan yang mengunjur sehingga ke negeri Pahang ini boleh berpotensi untuk berterusan sehingga ke awal pagi keesokan hari. Baiklah, kita beralih ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Kelihatan keadaan cuaca yang sama, iaitu taburan hujan yang juga tinggi berlaku di sekitar Kuching, Serian, Samarahan dan mengunjur sehingga ke Miri dan Limbang negeri Sarawak. Dan juga keadaan angin yang menyebabkan keadaan hujan berlaku di sekitar Sanakan dan juga bahagian Tawau, dan keadaan ini juga boleh berterusan sehingga ke malam ini. Baiklah, sedikit nasihat kepada orang awam di luar sana, apabila berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang, dinasihatkan agar menjauhkan perkakasan elektrik berhampiran dengan tingkap rumah anda dan juga berlindung di struktur bangunan yang kukuh. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Baik, peruntukan RM25 juta disediakan kerajaan kepada Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK bagi melaksanakan program latihan tahun ini. 25,000 pelatih bakal menerima manfaatnya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata RM66.6 bilion turut diperuntukkan bagi menjalankan pelbagai inisiatif di bawah kementerian dan agensi berkaitan termasuk JPPKK menerusi rancangan Malaysia ke-12. Kadar kebolepasaran graduan TVET pada tahun 2020 adalah 87%, melebihi kadar kebolepasaran graduan peringkat nasional. Secara khususnya, kadar kebolepasaran graduan kolej komuniti pada tahun yang sama ialah 94.2%. Nilai ini adalah yang paling tinggi antara institut latihan kemahiran awam yang kita ada di Malaysia. Perdana Menteri menyatakannya selepas melancarkan kolej komuniti satelit di Benut Pontian. Dalam pada itu, 4 kolej komuniti di Johor bakal mempunyai kampus tetap menerusi RM ke-12 melibatkan kos kira-kira RM61.2 juta. Ia melibatkan kolej komuniti di Bandar Tenggara, Paguh, Parit Sulong dan Simpang Renggam. Dalam perkembangan berkaitan, JPPKK perlu mempergiatkan program yang mendekatkan belia dan komuniti bagi memastikan kursus ditawarkan memenuhi keperluan serta kehendak komuniti setempat. Selaras itu, Perdana Menteri mahu jabatan itu mengadakan sesi libat urus secara berterusan bersama pemimpin masyarakat. Begitu juga dari segi kursus yang ditawarkan, mesti dipadankan dengan industri di sekitar kawasan ini. Jadi oleh itu tidak ada timbul masalah mismatch ataupun ketidak saling padanan antara kerja dan kursus yang ditawarkan. Secara komprehensif juga, promosi berkaitan manfaat TVET wajar dilakukan bagi menghapuskan persepsi aliran itu sebagai pendidikan kelas kedua dan tidak relevan.
18,000 peluang pekerjaan ditawarkan sepanjang Karnival Kejaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang berlangsung di Mersing, Johor Bahru dan Pontian. Sambutan menggalakkan diterima melibatkan golongan yang sedang mencari pekerjaan serta majikan. Kita lihat berbanding dengan tahun lepas. Kalau tahun lepas, pada masa yang sama kita telah jumlah yang telah hilang pekerja lebih 1,000. Dan setakat hari ini hanya 400 lebih. Ini menunjukkan majikan dah mula menerima pekerja-pekerja dan ini satu keadaan yang cukup baik dan saya yakin kita akan berjaya. Beliau ditemui selepas perasmian Karnival Kejaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia di Pontian yang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Antara perkhidmatan pekerjaan yang ditawarkan kepada pencari kerja ialah bantuan pendaftaran portal pekerjaan negara My Future Jobs, sesi kaunseling berkerjaya, bantuan penyediaan resume dan sesi temuduga secara terbuka bersama majikan. Mudahlah. So, berbandingkan dengan sekarang musim Covid, kita nak pergi dapat interview daripada tempat-tempat kilang-kilang memang payah. So memang baguslah ada ya betul. Pada pendapat saya Karnival Kejaya ni bagus sebab dia bagi peluang kepada semua fresh grade untuk datang untuk cari peluang kerja. Sekarang orang kata cari kerja itu susah, tapi kerajaan dah bagi satu kemudahan platform yang mana sudah selepas orang habis belajar boleh cari kerja di sini. Karnival Kejaya ni bagi saya bagus untuk untuk macam yang betul-betul yang nak cari kerja selepas isu-isu Covid ni sekarang. Baguslah dia punya banyak peluang juga, banyak pilihan. Sebanyak 1,712 komuniti keluarga Malaysia telah ditubuhkan di beberapa negeri di seluruh negara setakat 1 Mac lalu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berharap negeri-negeri yang belum melancarkan program dapat melaksanakannya sebelum April ini. Menurut Tan Sri Anwar, negara kini sedang menuju fasa endemik. Justeru beliau yakin penubuhan komuniti keluarga Malaysia dapat membantu negara ke arah fasa tersebut. Kita ada 161 don kali dengan 3 itu ada 1,800 lebih lah. Semua sekali komuniti keluarga Malaysia. Jadi 90% dah terbentuk. Tapi belum dilancarkan secara resmi di beberapa negeri. Dan kita akan segerakan sebelum Ramadan kita nak semua komuniti keluarga Malaysia ini siap terlantik kerana mereka ada peranan yang penting. Terutama sekali untuk turut memberikan kerjasama kepada kerajaan untuk masuk fasa transisi endemik yang akan bermula tak berapa lama lagi. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan watikah pelantikan Ketua Komuniti Keluarga Malaysia Negeri Johor Zon Utara di Muar. Seramai 48 orang ketua wakil komuniti di Zon Utara Johor menerima watikah pelantikan itu. 152 laporan polis diterima dan 10 daripadanya telah dibuka kertas siasatan dan disiasat di bawah Seksyen 47 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, kesemuanya adalah kesalahan melibatkan perbuatan khianat dengan merosakkan poster, bendera parti serta bahan politik. Setakat hari ini, sebanyak 1,411 permit telah diluluskan dan 6 permit telah ditolak. Kesalahan sepanjang ini yang dikesan adalah iaitu di bawah Seksyen 24B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 iaitu ceramah tanpa permit, khianat dengan api iaitu membakar bahan-bahan kempen. Siasatan juga dijalankan terhadap posting di Facebook di laman-laman media dan satu kertas siasatan juga dibuka iaitu ketidakpatuhan SOP MKN. Seramai 806 pegawai dan anggota siasatan jenayah ditugaskan di lapangan dalam memastikan kelancaran PRU Dewan Negeri Johor kali ini. Beliau menyatakannya dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Johor Bahru.
Sementara itu, seramai 22,531 pegawai dan anggota polis, tentera dan lain-lain akan mengundi awal pada Selasa ini. Datuk Kamaruzaman menyeru agar semua yang terlibat dalam undi awal nanti sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. 576 orang yang terlibat, iaitu sebanyak 63 pusat mengundi dengan 83 saluran akan disediakan, dan proses undi awal ini akan dijalankan di premis-premis yang telah ditetapkan oleh SPR. Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera RKMAT di Kem Segamat bakal dilancarkan Perdana Menteri sebentar lagi. Ia melibatkan pembinaan 305 unit kepada anggota Regimen Keempat Artileri Diraja. Perincian dari lokasi, kita terus bersama wartawan Ravin Sanmugam di sana. Silakan Ravin. Baik, terima kasih Azam di Angkasa Puri. Saudara, seperti mana anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Kem Segamat untuk mengikuti pelancaran Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri sebentar lagi. Saudara, untuk pengetahuan anda, ini merupakan inisiatif Kementerian Pertahanan menerusi blueprint perumahan 2.0 dengan membina lebih 28,000 unit Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera di seluruh negara. Pembinaan rumah berkenaan kepada Angkatan Tentera Malaysia telah dilaksanakan bermula tahun 2021 sehingga tahun 2030. Projek ini juga termasuk dalam inisiatif yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan sebelum ini. Saudara, projek ini melibatkan 305 unit kepada anggota Regimen Keempat Artileri Diraja. Projek ini pula telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan siap sepenuhnya semalam. 305 unit kediaman merangkumi 25 unit rumah pegawai dan bakinya 280 unit bagi anggota lain-lain pangkat. Untuk pengetahuan anda pula, pembinaan projek ini melibatkan 147.7 juta ringgit. Perdana Menteri dijangka menyempurnakan penyerahan replika kunci kepada 3 penerima pada petang ini. Seterusnya beliau akan menandatangani pelit perasmian yang disediakan di sini sebagai simbolik pelancaran program pada petang ini. Kami masih menunggu untuk ketibaan Perdana Menteri ke lokasi. Baiklah saudara, itu sahaja yang saya dapat membawakan anda dari lokasi, iaitu dari Kem Segamat bagi pelancaran Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera yang akan diadakan sebentar lagi. Kita kembali ke studio bersama Azam. Azam, silakan. Baik, terima kasih Ravin dengan laporan mengenai Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera. Kita ke perkembangan seterusnya. Lebih 7,500 wanita di Johor bakal menerima manfaat menerusi program WeCare Women Cancer Reproductive anjuran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN tahun ini. Ia melibatkan ujian mamogram bagi saringan awal kanser payudara dan ujian HPV DNA iaitu saringan awal kanser cervix. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, saringan diberi secara percuma sebagai langkah proaktif membantu kesejahteraan wanita dan keluarga Malaysia. Pembunuh dalam senyap. Jadi perlu untuk diberikan kesedaran kepada mereka untuk membuat saringan dengan lebih awal. Jadi kalau dapat dibuat saringan dengan lebih awal, maka kita dapat detect dengan lebih awal, maka rawatan awal juga dapat dibuat dan akhirnya insya-Allah dapat membantu mereka. Kerana ada juga kes-kes apabila saringan dibuat dia dah jadi terlampau lewat sampai ke stage 5 dan sebagainya. Saya rasa kesedaran ini sangat penting. Dia berkata demikian selepas merasmikan program Tautan Kasih Sihat Ceria LPPKN at KPWKM di Segamat Johor. Pada majlis ini, beliau turut menyampaikan kit dana kasih, surat kelulusan bantuan baharu Jabatan Kebajikan Masyarakat dan bantuan kewangan keusahawanan pemerkasa. Baju Melayu Teluk Belanga, busana tradisional Johor sesuai digayakan di mana sahaja kerana ciri-ciri ringkas dan selesa. Namun tahukah anda, setiap potongan busana Teluk Belanga mempunyai maksud tersendiri? Nur Akila Arbain menyingkap rahsia tersebut. Sejarah baju Melayu Teluk Belanga bermula lebih 150 tahun lalu
Ketika itu, busana ini diperkenalkan pemerintahan almarhum Sultan Abu Bakar sempena perubahan lokasi pentadbiran Johor dari Teluk Belanga, Singapura ke Tanjung Puteri yang kini dikenali Johor Bahru. Baik, busana yang saya pakai ini merupakan pakaian tradisional Johor iaitu baju kurung Johor yang dibuat menggunakan material songket bunga tabur. Ini dilengkapi ciri khas iaitu berpesak dan juga kekek yang melambangkan 6 rukun iman. Selain itu, ia mempunyai ciri-ciri khas iaitu kain sarung yang disusun ikat ombak beralun seperti ini. Ciri-ciri khas menyerlahkan identiti busana ini iaitu jahitan halus tulang belut di bahagian leher serta mempunyai rumah butang berkancing satu membawa maksud Allah yang satu. Bagi lelaki, baju tersebut labuh hingga ke punggung dengan leher berlapik lebar dan mempunyai 2 kocik. Perincian bagi baju wanita perlu labuh hingga bawah lutut dengan alas leher halus dan tidak berkocik. Menurut artis budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Johor, Zainuddin Saleh, baju Melayu Teluk Belanga boleh dihasilkan menggunakan pelbagai material mengikut cita rasa pemakai. Kain yang sering digunakan ialah songket bunga tabur, kain broket dan kain kapas. And then dia punya cara bermakaian ada dagang dalam, dagang luar. Dagang dalam dia tu bermaksud istilah kita orang dalam dan istilah orang luar. Begitu. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri khas yang tak ada dekat negeri-negeri lain. Dan kalau orang, saya rasa, saya yakin kalau kat Malaysia ni pun sekalipun, kalau orang tahu nampak pakai Teluk Belanga, orang ada yang tak tahu baju Teluk Belanga, orang akan cakap itu adalah baju Johor. Kan orang akan kenal baju-baju Johor kita ni. Jadi selain baju Melayu Teluk Belanga, baju kurung cekak sejari, pakaian kehormatan barat, baju kebaya dan kurung cekak musang juga merupakan busana tradisional Johor. JKKN Johor komited memastikan busana warisan ini tidak dilupakan dengan mengenakannya ketika persembahan kebudayaan selain mengadakan bengkel berkaitan pakaian tradisional. Kalau boleh anak-anak muda di luar sana hayati dan hargailah. Jangan malu kita nak keluarkan, jangan malu kita nak tunjukkan kita punya busana. Jangan rasa macam kalau pelancong luar datang dia akan tak nak tengok sebab pakaian kita. Sebab apa? Johor ni dia punya pakaian dia simple, sangat sederhana tapi dia ada kelas dia. Dia ada mahalnya daripada segi orang kata daripada segi cara pembuatannya, seimbatnya. Busana tradisional tidak seharusnya ditenggelami busana moden yang ada pada hari ini. Ciri-ciri kemelayuan itu perlu terus dipelihara dengan tidak terlalu mengubah pola pakaian hingga hilang identiti Melayu. Nur Akila Arba'in, Berita RTM. Setelah hampir 3 tahun tidak menganjurkan sebarang majlis convocation untuk pelajarnya yang tamat pengajian, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP akhirnya menganjurkan istiadat convocation ke-15 bermula semalam. Perinciannya langsung bersama Wan Muhammad Ryan Rohida di studio RTM Kanga. Ryan, silakan. Ya, betul tu Azam. Tapi sebelum itu, kita ke perkembangan ini. Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADK sasar untuk memulihkan 23 kawasan berisiko tinggi yang aktif dengan kegiatan penyalahgunaan dadah di seluruh negara menjelang penghujung tahun ini. Di Perlis, 6 kawasan telah dikenal pasti dan kerja pemulihan menerusi program penghijauan kawasan telah dilaksanakan sejak tahun lalu.
Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin berkata, pada tahun ini, fokus penghijauan akan ditumpukan kepada Mukim Utan Haji di samping fasa intervensi semula yang dilaksanakan di Mukim Sanglang dan Sena. Kita telah melaksanakan program penghijauan kawasan berisiko tinggi dan Dun Sanglang antara kawasan yang telah berjaya dihijaukan. Sebab itu dalam proses ini kita menjalankan tindakan susulan supaya memastikan kawasan-kawasan ataupun port-port dada yang mana dahulunya berlaku penagihan di kawasan itu berterusan ya dalam keadaan hijau. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau sekitar kawasan penjajah di Pekan Simpang 4. Seramai 2,763 graduan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP menamatkan pengajian dan diraih pada Istiadat Convocation ke-15 yang diadakan secara fizikal bermula semalam hingga 8 Mac ini. Daripada jumlah itu, 60 graduan membabitkan Doktor Falsafah, 117 ijazah sarjana, ijazah sarjana muda dengan 2,294 dan diploma 292 penerima. Bagi graduan UNIMAP, walaupun berdepan detik kepayahan belajar dalam norma baharu akibat COVID-19 yang melanda, semangat untuk berjaya mengatasi segalanya. Cabaran kalau belajar online memang banyaklah dugaan dengan kadang-kadang liputan tak berapa nak elok internet kan. Lepas tu nak interact dengan kawan-kawan, dengan lecturer, sebab kalau kita tak faham nak jumpa face to face dengan lecturer tu susah. Yang paling saya kesali ialah saya tidak dapat berjumpa dengan ayah saya sendiri selepas habis intern, sebab waktu intern tu time raya, COVID tidak boleh rentas negeri. So untuk yang tahun seterusnya saya tidak balik. Sidang pertama Istiadat Convocation tersebut disempurnakan Chancellor UNIMAP Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail di kampus Induk UNIMAP di Poh Putra Perlis. Hampir 100% graduan UNIMAP direkodkan dengan mendapat pekerjaan selain menyambung pengajian, menyertai kursus peningkatan kemahiran dan sebagainya. Baik, ini sesuatu yang menarik di Perlis. Kebun hidroponik Abi Agro di Kampung Tengah Abi mampu memberi pengalaman menarik dan menyeronokkan kepada para pelancong. Menurut pengasasnya, Muhammad Ashraf Shoaib, pengunjung boleh mengutip sendiri sayuran yang digemari dan aktiviti berkenaan boleh dilakukan bersama-sama keluarga. Jelas beliau, konsep pelancongan agro bermula sejak 2020 setelah kebunnya dirasmikan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail. Ternyata, ia berjaya menarik perhatian pengunjung bukan sahaja dari Perlis, malahan seluruh negara dengan purata kehadiran lebih 200 orang setiap kali musim menuai atau memungut sayur-sayuran. Sekaligus meraih pendapatan hampir RM2,000 bagi setiap pusingan pengeluaran. Kita cuba buat secara berfasa lah untuk tambah baik kebun ni. Untuk masa depan ni kita akan buat laluan kat sini. Kita akan letak pasang slab lah untuk memudahkan pengunjung bergerak dan berjalan kat sini. Buat masa ini, kawasan pertanian hidroponik seluas 0.2 hektar ini mempunyai 5,000 lubang tanaman sayuran. Seluruh kawasan bakal ditambah baik untuk keselesaan pengunjung. Muhammad Ashraf juga tidak lokek untuk berkongsi ilmu berkaitan hidroponik, malah telah menerbitkan buku antaranya Teknik Hidroponik, Panduan Memulakan Tanaman Tanpa Tanah untuk manfaat orang ramai. Sekian paparan berita dari Perlis untuk hari ini. Kekal amalkan SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Salam keluarga Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Ryan atas laporan berkenaan.
Fokus dari negeri di bawah bayu, pasukan gerakan udara laksana misi penghantaran bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Nabawan. Laporannya bersama Rita Aloysius Malik. Rita, silakan. Ya, Azam. Penduduk terjejas banjir di Nabawan hari ini menerima bantuan makanan dan barangan keperluan asas yang dihantar menerusi khidmat pasukan gerakan udara PGU. 2 buah helikopter melaksana misi bantuan ke 12 lokasi terlibat dengan setiap penerbangan membawa kira-kira 500 kg bantuan. Penghantaran bantuan menggunakan khidmat PGU berikutan 3 jambatan jenis konkrit telah dihanyutkan air deras dan mengakibatkan kesukaran pihak berkaitan untuk ke lokasi terlibat. Menurut Pegawai Daerah Nabawan, Peter Jonu Moinjil, bantuan bakul makanan diagihkan kepada 474 ketua isi rumah dari beberapa buah kampung, antaranya Kampung Binanun, Pohon Batu Baru, Pohon Batu Lama, Langkawangan dan Pangaraan. Bantuan turut diberikan kepada penduduk di daerah kecil Suk Keningau iaitu di Kampung Layon, Lumiri Tengah, Mamagun, Likowon dan Kampung Bonor. Ribuan terima kasih kepada pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri kerana meluluskan bantuan helikopter PDRM untuk tujuan menghantar bakul makanan dan minuman ini kepada kawasan-kawasan yang terjejas teruk ini. Tambah beliau, satu mesyuarat tindakan bencana alam daerah akan diadakan bagi menilai anggaran kerugian dan kerosakan akibat banjir. Kejadian banjir yang berlaku pada Sabtu lepas menjejaskan kira-kira 729 penduduk. Bagaimanapun, tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Parti Bersatu Sabah PBS yang merupakan antara parti perintis rang undang-undang RUU Anti Lompat Parti menzahirkan harapan agar RUU yang bakal dibentangkan di Parlimen tidak lama lagi dapat diluluskan. Presidennya Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili berkata parti itu menyokong penuh pewujudan RUU tersebut. For us, we have already given our go-ahead. We are giving full support. That's what PBS has been fighting for all these since when we first put it in the state constitution and declared illegal by the High Court then. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis makan malam sempena ulang tahun ke-37 PBS di Kota Kinabalu. Sambil menyifatkan perbuatan melompat parti tidak beretika, Datuk Maximus berkata PBS telah melihat keperluan mewujudkan RUU anti lompat sejak 37 tahun yang lepas. Datuk Maximus turut menegaskan PBS menentang pegangan politik yang tidak berprinsip. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilaporkan berkata beberapa cadangan pindaan perlembagaan akan dibentang semasa persidangan Dewan Rakyat termasuk RUU anti lompat parti dan mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Maximus Ongkili yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak berkata sejak penubuhan PBS pada 1985, parti itu diuji dengan pelbagai cabaran. Bagaimanapun, katanya PBS akan terus menyokong penuh Gabungan Rakyat Sabah GRS yang kini menerajui kerajaan negeri. Sebanyak 200 pek sumbangan berupa keperluan harian telah diagihkan kepada 200 ketua isi rumah yang terlibat kebakaran di Kampung Landung Ayang Laut pada Februari lalu. Sumbangan disampaikan menerusi program Op Bantu, kolaborasi Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah, Persatuan Cina Muslim Makmah Sabah dan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Penyerahan sumbangan disempurnakan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Sabah SAC Muhammad Yusof Mat Taiz dan Pengerusi Makmal Malaysia yang juga Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah Profesor Dato' Dr. Taufik Yap Yun Hin di Dewan Terbuka Kampung Landung Ayang Kudat. Bercakap kepada media, SAC Muhammad Yusof memaklumkan Polis Sabah sentiasa komited bekerjasama dengan mana-mana badan bukan kerajaan NGO untuk membantu masyarakat memerlukan.
Untuk PDRM Sabah, terutama JPCKK, kita memang banyak membuat kolaborasi bersama persatuan-persatuan dan NGO. Terutama masa COVID inilah kita ada tenaga. Jadi kita membelingkan tenaga kita, tenaga dan kemudahan yang PDRM ada bersama NGO dan persatuan. Beliau turut memuji usaha berterusan Makmah dalam membantu segenap lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Ini merupakan satu usaha kita kemanusiaan. Hasil kolaborasi kita bersama dengan PDRM, terutama daripada Jabatan Siasatan Jenayah dan juga Komuniti, kita berjaya melaksanakan program ini di samping sumbangan daripada beberapa agensi atau individu yang lain. Hari ini kita memberi sumbangan kepada keluarga yang terkesan di Kampung Landung atas usaha bersama dengan PDRM, Makmah Sabah dan juga dengan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Ini dapat juga sedikit dapat membantulah kepada keluarga tempatan yang betul-betul terkesan lah. Penglibatan NGO sangat memberangsangkan, hari-hari ada ajak datang membantu, dan pada hari ini kami menerima sumbangan bakul makanan daripada Makmah, wakil AJK daripada MBR, juga daripada IPD. Kami sangat berterima kasih. Lebih 100 kanak-kanak dari kampung Sim-Sim Berhala Darat Sandakan menyertai program berkatan berjemaah yang diadakan di Masjid Daerah Sandakan. Program secara percuma ini dianjurkan Pusat Zakat Sabah Cawangan Sandakan. Program turut mendapat kerjasama Pertubuhan Hikmat Amal Sandakan Perkas, Persatuan Penduduk Kampung Sim-Sim Persim, Majlis Perbandaran Sandakan, UPPM Dun Tanjung Papat, KKM Bomba dan Masjid Daerah Sandakan. Menurut Pengerusi Perkas Muhammad Yunus April, pelaksanaan program secara percuma ini antara usaha pihaknya membantu golongan ibu bapa yang terjejas pendapatan akibat COVID-19. Jangkaan kami adalah 50 orang, tetapi lepas kita dapat membuat lawatan-lawatan, alhamdulillah kita mencapai lebih 100 orang di mana kita mengikuti SOP juga. Sebelum ni kita target lebih ramai, tetapi memandangkan KKM memberikan SOP 100 orang, alhamdulillah pada hari ini penyertaan itu diberikan secara percuma oleh pihak NGO dan juga pihak daripada pungutan zakat kerana membantu kami. Sementara itu, penolong pegawai agihan zakat Majlis Ugama Islam Sabah MUIS Cawangan Sandakan, Ustaz Muhammad Kadim Saleh berkata, pihaknya sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak dalam pelaksanaan program sedemikian. Dengan program sebegini, kami di bahagian zakat dan fitrah berharap agar masyarakat Islam terutamanya di Sandakan ini dapat mengeratkan silaturahim sesama kami. Maklumlah selama ni mungkin ramai yang mengetahui zakat ni kami cuma tahu mengutip ataupun mungkin mengagihkan tanpa ada pendedahan. Jadi mungkin pada alhamdulillah pagi ini kita dapat mendedahkan bahawa wang kutipan zakat itu diagihkan secara adil kepada asnaf yang layak. Baik, saudara, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu bersama saya Rita Alesius Malik. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, terus ikuti Berita Wilayah. Kembali bersama Azam, silakan. Baik, terima kasih Rita, langsung dari Sabah. Baik, saudara, kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokusnya perkembangan projek pembinaan Kompleks Sukan Sepau. Perincian lanjut kita bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Ya, Azam, projek pembinaan Kompleks Sukan Sepau yang bernilai 14 juta ringgit dijangka siap pada akhir bulan ini. Menurut Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pada masa ini projek rakyat itu dalam fasa akhir pembinaan. Ujar Dato' Ahmad Douglas setelah melawat projek tersebut, kompleks sukan itu mempunyai stadium tertutup dan terbuka yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan sukan. Antaranya gelanggang badminton, trek larian dan padang bola sepak. Sementara itu, dalam lawatan ke Pasar Baharu, Dato' Ahmad Douglas berkata, pasar 2 tingkat itu yang menelan kos pembinaan 5 juta ringgit dijangka siap pada Julai tahun ini.
Kerajaan mengiktiraf peranan wanita sebagai golongan yang boleh membantu membangunkan semula ekonomi negara. Menerusi program pemekasaan wanita Ahli Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang berkata peranan wanita seharusnya tidak diabaikan dalam membangunkan semula ekonomi negara yang terkesan akibat wabak COVID-19. Datuk Rubiah menambah kerajaan juga telah menyarankan supaya meletakkan syarat iaitu keperluan bagi syarikat-syarikat senarai awam untuk meletakkan sekurang-kurangnya seorang wanita sebagai ahli lembaga pengurusan syarikat. Jelasnya ini sekaligus meletakkan peranan wanita setaraf dengan golongan lelaki dalam peringkat membuat keputusan. Tambahnya lagi, dalam usaha membantu golongan wanita, pelbagai inisiatif disediakan kerajaan antaranya Tekun Nasional, My Kasih Capital dan geran khas dari Jabatan Pembangunan Wanita Sarawak. Beliau berucap pada perasmian Majlis Sambutan Hari Wanita 2022 peringkat daerah Semerahan di Kampung Muara Tuang, Kota Semerahan. Pelan komprehensif perlu dirangka bagi membangunkan sukan pingpong di Sarawak. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak, Semawi Muhammad berkata, kerana itu usaha mencungkil bakat perlu bermula di peringkat awal. Semawi Muhammad yakin dengan platform yang disediakan oleh kerajaan kini, ramai bakat muda boleh digilap dengan adanya anjuran kejohanan secara konsisten dari peringkat sekolah lagi. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan kejohanan pingpong remaja ekstrim 2022 di Padungan, Kuching. Seramai 32 orang pelajar sekolah menengah dari seluruh negeri terpilih dalam kejohanan 2 hari tersebut. Program Sarawak Aktif merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak dalam meningkatkan kualiti kesejahteraan hidup masyarakat dengan menggalakkan pembudayaan nilai murni dan gaya hidup aktif. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Repok Datuk Seri Huang Tiong Si, program tersebut mampu menyemarakkan penyertaan masyarakat secara bersasar dengan penjenamaan semula program sukan sedia ada di samping menambah baik kaedah pelaksanaan aktiviti agar ia mampu menarik penyertaan dalam kalangan masyarakat. Datuk Seri Huang menjelaskan pelaksanaan program Sarawak Aktif ini merangkumi 4 komponen aktiviti iaitu sukan kecergasan, sukan rekreasi, sukan lasak dan sukan tradisi. Menerusi aktiviti sihat itu, katanya, ia dapat membantu golongan belia daripada terlibat dengan gejala sosial selain memberi peluang pekerjaan dalam sektor sukan tempatan serta membantu menaikkan martabat sukan Sarawak di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Program Sarawak Aktif ini baru berterusan dan dilaksanakan secara sistematik setiap tahun. Pelibatan fasilitatif serta berintensiti tinggi seluruh Sarawak di dalam sektor sukan dan memacu pencapaian ke arah produktiviti sosio-ekonomi dan kemajuan Sarawak pada tahun 2030. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pelancaran Sarawak Aktif peringkat bahagian Sarike 2022 di Kompleks Sukan Sarike. Sekian berita dari Sarawak, kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak. Sebagai tanda solidariti, kerajaan melalui tabung musaadah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Yayasan Wakaf Malaysia memperuntukkan RM500,000 kepada Pertubuhan Cinta Gaza Malaysia. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Datuk Idris Ahmad, bagi sokongan berterusan rakyat Malaysia dalam perjuangan Al-Quds, JAKIM dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM akan menjadi sekretariat bersama Aid for Palestine. Membebaskan Al-Quds daripada penjajahan Israel Zionis bukan saja tanggungjawab rakyat Palestin atau bangsa Arab semata-mata, tetapi ia merupakan tanggungjawab seluruh umat Islam. Ia menjadi kewajipan bagi setiap kita untuk menyumbang terhadap apa jua cara untuk membebaskan Al-Quds dan Masjid Aqsa daripada terus nodai oleh kesuciannya oleh Yahudi Zionis.
Beliau berucap merasmikan majlis kemuncak sambutan Minggu Al-Quds Sedunia di Putrajaya. Katanya lagi, sambutan Minggu Al-Quds dianjurkan bagi mencetuskan kesedaran perjuangan Baitul Maqdis dan rakyat Palestin. Beliau berharap program berkenaan diadakan secara tahunan bagi mempertingkat kefahaman umat Islam berhubung realiti sebenar di Palestin. Universiti Malaya mengekalkan kecemerlangan sebagai universiti nombor 1 di Malaysia dan ketiga di Asia Tenggara. Semalam bermula istiadat convocation Universiti Malaya ke-61 kembali berlangsung secara fizikal selepas penularan pandemik COVID-19. Seramai 7,895 graduan berjaya menamatkan pengajian di bagi tahun 2021. Istiadat yang berlangsung hingga 13 Mac dianjur dengan amalan norma baharu. Kali ini hanya graduan dibenarkan hadir di Dewan Tunku Chancellor mengikut sidang istiadat masing-masing. Universiti Malaya memperbaiki kedudukan ke-8 terbaik di Asia, mengekalkan kedudukan ketiga terbaik di Asia Tenggara dan mengekalkan kedudukan sebagai universiti terbaik di Malaysia. Kejayaan ini memerlukan sokongan, dukungan dan pengorbanan semua pihak, sama ada para pensyarah sebagai pendidik yang berdedikasi, para pelajar yang sentiasa berfokus lumus, barisan pentadbir dan seluruh warga kerja Universiti Malaya yang komited. berjaya kekal sebagai 100 universiti terbaik di dunia dengan berada di tangga ke-65 mengikut QS World University Ranking 2022. Kita ke perkembangan sukan dan ini aksi Liga Super yang berlangsung di Selangor. Petaling Jaya PJCT FC memulakan kempen musim 2022 dengan kemenangan apabila menewaskan Melaka United FC 1-0 di Stadium Bandaraya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perlawanan tersebut, penyerang PJCT FC S. Kumaran muncul wira pasukan apabila berjaya meledak gol tunggal perlawanan sekaligus menewaskan penjaga gol awal Nur Azlan Razali pada minit ke-42. 5 minit permainan bermula menyaksikan pasukan tuan rumah yang turun dengan 100% pemain tempatan mempamerkan aksi menyerang menerusi beberapa percubaan tepat. The Phoenix berjaya menggamatkan Stadium MBPJ apabila jaringan Kumaran menerusi sepakan voli tepat memasuki gawang gol Melaka United. Untuk rekod, Melaka United menurunkan 5 pemain import terdiri daripada Michael Justin Kagurangan Bas dari Filipina di bahagian pertahanan, pemain tengah Sonny Norde dari Haiti, Emmanuel Oti Esikba dari Ghana, penyerang Ifedayo Olusegun Nigeria dan Adriano Narciso dari Brazil. Ini pula aksi kejohanan olahraga terbuka Malaysia yang berlangsung di Bukit Jalil. Kecederaan yang masih belum pulih sepenuhnya telah mengganggu prestasi jaguh lompat tinggi wanita kebangsaan Yap Sean Yee apabila terpaksa berpuas hati dengan pingat perak kejohanan tersebut. Sean Yee yang mengalami kecederaan lutut kiri ketika menyertai kejohanan perak All-Comers pada minggu lepas telah menamatkan lompatan pada hari ini dengan catatan 1.55 meter. Last week during competition, then saya bila take off punya time, saya hurt saya punya knee. Yeah, so it's quite new and then I haven't done a full recover. So just now saya start lompat pun saya dah rasa ada sedikit sakit. And then after I clear the 155 and then I escape, I straight away go to 167. Then 167, the first jump, my knee already start to solid. So I finish the competition. So I want to take more time to recover. Pada saingan pagi tadi, atlet perak Ngu Yajin meraih emas dengan lompatan terbaik 1.67 meter manakala gangsa milik Amni Muhammad Nakib dari Kedah.
Mama Care, program inovasi sosial yang diperkenalkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN telah berjaya mengubah nasib ramai wanita khususnya golongan berpendapatan rendah. Sejak diperkenalkan pada 2012, ratusan ribu wanita telah mendapat manfaat daripada perkhidmatan disediakan. Sempena sambutan Hari Wanita 8 Mac ini, wartawan Hana Adlin Nasution Ahmad mendapatkan pandangan pengamal Mama Care bagaimana jenama itu berjaya mengubah kehidupan mereka. Lebih berkeyakinan dan terlatih dengan kemahiran bertaraf profesional. Usahawan Wan Nur Daing Kesumai Mahat menyatakan jenama Mama Care yang dikenali ramai memberi akses pemasaran percuma kepadanya mendapatkan pelanggan. LPPKN bagi saya baju, bagi saya uniform untuk customer, dia akan pandang CJ dengan uniform tu. Dia lebih berkeyakinan. Nurzila Amir dan Nurlinda Amir memberitahu ekonomi keluarga juga semakin kukuh apabila mampu menjana pendapatan sehingga RM5,000 sebulan. Alhamdulillah, kita rasa kita boleh ikut. Yang penting kan kita ada semangat untuk ubah kehidupan kita daripada takut lama, kita boleh membantu kita jadi yang lebih baguslah. Sebelum ni akak buat sendiri kan, sebab kita masih baru lagi kan. Masih tak tahu lagi nak buat macam mana kan. Tapi bila masuk program ni, orang dah tahu ni daripada kerajaan punya ni, jadi orang yakin. Orang lebih yakin ni. Jadi alhamdulillah lah, pendapatan akak bertambah lah. Mereka sehubungan itu mengajak agar lebih ramai golongan wanita B40 menyertai program Mama Care kerana ia boleh memartabatkan ekonomi keluarga lebih-lebih lagi ketika menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Penyelaras Mama Care LPPKN Negeri Sembilan, Nur Suhaida Sulaiman, memaklumkan seramai 108 pengamal Mama Care kini bergiat aktif di seluruh negeri. Mereka dilatih dengan kemahiran dan kepakaran kesihatan wanita, terutamanya perkhidmatan selepas bersalin dan urutan kesejahteraan. Program Mama Care ni kita memberikan secara percuma dan bukan sedikit yang kita labuhkan untuk mereka. Jadi kita nak biarlah apa kemahiran yang mereka dapat di bengkel Mama Care nanti dapat mereka gunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Bersesuaian dengan tema sambutan Hari Wanita tahun ini, Saksama Bersama, program Mama Care antara platform meningkatkan daya saing kumpulan sasar untuk lebih diupaya dan dioptimumkan. Pelbagai latihan disediakan kepada peserta sebagai platform berdikari dan menjana pendapatan mereka. Hana Adlin Nasution Ahmad, Berita RTM. Baik, saudara, berita wilayah edisi 6 Mac berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Azhar Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.